Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala sayyidina Muhammad wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung sesi tazkirah kita dan sambungan berkenaan dengan hukuk Al-Quran ataupun hak-hak terhadap Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena review balik yang lepas-lepas, dan pada pagi ini saya akan membincangkan, menerangkan hak yang seterusnya. Ingati insya-Allah. Hak yang seterusnya ialah at-tadawi. At-tadawi bermaksud berubat dengan Al-Quran, ataupun dalam istilah bahasa Arab yang lain al-istishfa. Maknanya kita menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Baik. Dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ma huwa syifaa'un, apa yang ianya adalah syifa'. Maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut bahawa Al-Quran itu adalah syifa'. Syifa' ni dalam bahasa Melayu maksud penawar, maksud ubat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang yang zalim itu melainkan kerugian. Maksud zalim di sini adalah orang yang menolak ataupun orang yang menentang Al-Quran, orang yang tidak beramal dengan Al-Quran. Dalam konteks inilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Fussilat ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah, ia, yakni Al-Quran itu bagi orang yang beriman, ia merupakan petunjuk, hudan hidayah, petunjuk, wa syifa, dan syifa, penawar, ubat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Dan orang yang tidak beriman diletakkan di telinga-telinga mereka tutupan, dan mereka juga dibutakan untuk melihat kepada kelebihan ataupun ketinggian Al-Quran itu sendiri. Baik, bila kita mendengar dua ayat ini, sebenarnya sudah memadai, sudah cukup. Ia adalah keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengistimbatkan ataupun merumuskan bahawa sesiapa yang mencari penawar selain daripada Al-Quran, maka dia tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mencukupkan dengan Al-Quran, merasa cukup dengan Al-Quran, maka dia tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti yang jelas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita, orang mukmin dan juga manusia, dua surah yang dikenali sebagai Al-Mu'awwidhatan. Apa Al-Mu'awwidhatan? Iaitu surah yang dibaca untuk menjadi pendinding, pelindung kita daripada perkara-perkara yang kita tak ingini, seperti sihir, santau dan sebagainya.
Iaitu surah apa? Surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, sampai akhirlah. Jadi kedua-dua surah itu disebut sebagai al-mu'awwidhatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahawa baginda pernah disihir oleh seorang Yahudi, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua-dua surah ini dan Rasulullah membacanya. Akhirnya Rasulullah sembuh daripada sihir itu. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, dan juga ada sekumpulan lain, mereka melalui ataupun mereka bermusafir dalam satu ekspedisi untuk berdakwah dan juga untuk berperang. Jadi kata mereka, kami singgah di satu rumah, ataupun satu tempat di situ. Kemudian datang seorang perempuan. Ada beberapa riwayatnya. Ini adalah hadis yang sahih. Ada riwayat yang menyebut bahawa apabila mereka pergi ke satu kampung, jadi mereka minta kepada penduduk kampung untuk menjadi tetamu. Maksudnya bila orang Arab ni minta jadi tetamu tu, maknanya mereka perlu dilayani dengan baik, sebagai tetamu lah. Maknanya dari segi makan, minum, tempat tidur dan sebagainya. Tapi penduduk kampung ini tidak mahu menerima mereka sebagai tetamu. Jadi mereka terpaksalah pergi ke keluar kampung, jadi mereka berkemah di satu tempat. Kemudian datang seorang, dalam satu riwayat disebut datang seorang daripada orang suruhan ataupun hamba kepada kampung, yang berasal daripada kampung itu, yang juga merupakan khadam kepada penghulu kampung itu. Jadi dia tanya kepada para sahabat tadi, adakah di kalangan kamu ni yang boleh berjampi? Kemudian seorang sahabat bertanya kepada lelaki tadi, boleh, apakah ganjaran ataupun apakah imbalan yang kami bakal perolehi sekiranya kami dapat menyembuhkan ketua ataupun penghulu kampung tadi. Jadi akhirnya berlakulah perbincangan. Para sahabat tadi ditawarkan beberapa ekor kambing. Jadi okey, setuju. Jadi sahabat ni pun seorang saja, dia pergilah ke tempat khemah penghulu kampung tadi. Penghulu kampung tadi rupa-rupanya dia terkena sengatan. Sama ada sengatan kalajengking ataupun sengatan binatang yang berbisa lah, ular dan sebagainya. Jadi dia tak boleh nak jalan. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak berjalan. Jadi sahabat tadi pun membaca sesuatu, kemudian dia hembus ke kaki penghulu kampung tadi. Dia hembus, maksudnya macam dia hembus dengan lembut lah. Dia hembus. Akhirnya penghulu kampung tadi pun sembuh. Penghulu kampung tadi sembuh. Dan dia dihadiahkan dengan beberapa ekor kambing. Jadi bila dia balik kepada sahabat-sahabat, para sahabat bertanyalah apa yang berlaku, dia pun ceritalah. Dia pun cerita, kamu jampi dengan apa? Saya hanya baca surah Fatihah saja. Surah Fatihah, dia jampi, akhirnya sembuh. Kemudian para sahabat ni dia risaulah, boleh tak kita nak makan kambing yang dihadiahkan disebabkan dengan menjampi tadi, membaca Al-Quran sebagai jampian tadi. Jadi kata okey, kita bawa kambing ni, kita balik ke Madinah dulu, kita tanya Nabi. Jadi apabila mereka sampai ke Madinah, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Rasulullah bersabda kepada mereka, tak tahukah kamu bahawa surah Fatihah itu adalah merupakan ruqyah, adalah merupakan jampian. Dia kata yang kambing-kambing kamu dapat tu, kamu sembelih, bagi kat aku sikit. Bagi sebahagiannya dekat aku. Dan Rasulullah makan. Jadi hadis ini banyak boleh dilihat kepada banyak aspek. Kalau aspek fiqahnya, jadi kata para ulama, harus kita mendapat imbalan daripada hasil Al-Quran. Sama ada kita baca Quran, sama ada kita mengajar Al-Quran, kita jual Al-Quran, cetak Al-Quran, semua tu ada kos dia.
Jadi harus kita mengambil ataupun kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber rezeki kita. Kalau orang tu dia kerja dia mengajar Al-Quran, orang bagi duit kat dia, ataupun kita kerja di Institut Quran macam Yayasan Restu ni, kita kerja di Institut Quran, kita dapat gaji. Boleh tak kita makan daripada hasil tu? Jadi para ulama kata tidak ada masalah dan hukumnya adalah harus. Berdasarkan pada hadis ini ya. Jadi Ustaz, dalam kisah ni mengambil upah untuk menyembuh, merawat orang menggunakan syifa Al-Quran juga pun haruslah kan? Kita dapat imbalan daripada itu. Orang hadiahkan kita RM200, RM300, maknanya kita boleh menggunakan duit itu untuk rezeki kita. Maknanya hukumnya adalah harus. Macam orang mengajar Quran jugalah. Maknanya boleh kita mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Baik, itu satu kisah. Kisah yang kedua, juga sekumpulan para sahabat, mereka pergi ke satu tempat dan didapati tempat itu ada seorang lelaki yang terkena gila. Dia gila, maktuh, maksudnya dia tak dapat fikir dengan baik. Dia seakan-akan gila. Jadi ditawarkan juga kepada sahabat, adakah di kalangan kamu yang boleh menyembuhkan lelaki ni? Jadi seorang sahabat tu dia membaca surah Al-Fatihah selama 3 hari 3 malam. Dia membaca surah Fatihah, akhirnya apabila yang terakhir itu dihembuskan kepada lelaki itu tiba-tiba je dah sembuh macam biasa. Itu kelebihan surah Al-Fatihah. Sebenarnya kalau ini bergantung kepada keyakinan kita. Keyakinan kita, hati kita bersih dan kita yakin dengan Al-Quran Karim, sebenarnya sudah memadai untuk dijadikan sebagai ubat untuk sebarang jenis penyakit. Cuma masalah kita ni kita tak yakin. Kita lebih yakin dengan ubat daripada klinik, ubat daripada doktor, daripada ubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ya. Sebab itu tadawi dengan Al-Quran, kita berubat dengan Al-Quran ni, ada satu buku yang telah pun kita terbitkan, terjemahkan daripada kitab Arab. Berubat dengan Al-Quran adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Jadi kepada kita semua, terutamanya staf Yayasan Restu ni, hendaklah dapatkan buku itu. Kita dah terbit lama dah. Kadang-kadang kita tak tahu pun kewujudan buku tu. Sebenarnya buku tu sangat-sangat manfaat berkenaan dengan kita berubat dengan Al-Quran. Jadi, marilah sama-sama kita yakin dengan Al-Quran sebagai ubat, sebagai syifa. Jadi, untuk kita mendapat barakah dan juga untuk menunaikan hak Al-Quran, kalau kita sakit, kita dahulukan dulu kita dengan Al-Quran. Baca Fatihah untuk diri kita dulu. Lepas tu tak ada masalah lah, kita pergi jumpa doktor, kita dapatkan nasihat doktor, kita ambil ubat daripada doktor, tapi jangan kita tinggalkan Al-Quran. Jadi itulah marilah sama-sama kita beramal dengan Al-Quran ini, dan juga kita menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa kita. Dan saya rasa cukup setakat ini untuk pagi ini berkenaan dengan hak Al-Quran. Saya rasa dah cukup panjang saya membahaskan berkenaan dengan hak-hak kita terhadap Al-Quran. Jadi pada sesi yang akan datang, saya akan masuk kepada perbahasan yang baru berkenaan dengan jalan menuju Al-Quran, insya-Allah. Dan kita tangguhkan majlis tazkirah ini, dan selepas ini kita akan sama-sama bersama dengan Ustaz Zulfikri Muhammad Sabri untuk sesi Mushaf Al-Nasakh. Mari kita menyalin Al-Quran, insya-Allah. Itu juga merupakan syifa kepada kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, wa rabbi tamim bi khair, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Fadli, terima kasih kepada tim Restitute Ali Muhaimin. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada sesi kelas menjalin Al-Quran, dan target kita sebenarnya insyaAllah sekurang-kurangnya kita dapat khatam buku ni. So siapa yang memiliki buku ni ataupun yang belum memiliki buku ni boleh dapatkan buku ni. Buku ni memang untuk asas kepada siapa yang nak belajar menyalin Al-Quran ataupun belajar sinikhat. So insya-Allah kita target, kita bercita-cita dan kita mengharapkan insya-Allah kita dapat menyalin dan kita dapat khatamkan buku ni. Buku ni dia tak sepenuhnya dari Al-Quran, dia hanya surah-surah tertentu dan juga juzuk 30. Okey. So kalau siapa yang ada buku ni boleh tengok muka surat 1, kita masih lagi di surah Yasin. Kepada yang belum boleh dapatkan hanya RM15 sahaja, kita sediakan sekali dengan pen. So dapat tu boleh terus salin. Dan mudah-mudahan banyak manfaat dia. Di samping kita nakkan barakah, kita nakkan mukjizat, kita nakkan Al-Quran sebagai pelindung kita, ia juga boleh dijadikan sebagai rutin ataupun sebagai salah satu option lain. Mungkin selain kita membaca harian, kita boleh jadikan juga kita menulis pula hari. Okey, sebelum kita nak tulis, minggu lepas saya ada kongsikan tip sikit sebanyak macam mana kita nak menerap minat untuk sentiasa dengan Al-Quran, sentiasa dengan membaca, sentiasa dengan ada juga orang cakap kalau kita nak baca Quran, kita nak bagi minat lagi baca Quran, kita baca dengan terjemahan dia. Betul. Bila kita baca dengan terjemahan, kita dapat menghayati lagi, dapat memahami, dapat menikmati lagi keindahan ataupun penceritaan di dalam Al-Quran. Memang banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan selain itu juga saya nak kongsi lagi tip pada kali ini ialah macam mana lagi antara benda-benda yang kita boleh nak menambah isi. Sebab saya juga banyak juga dapat persoalan, pertanyaan, ada yang bertanya macam mana kita nak timbulkan minat supaya anak-anak kita minat dalam sinikhat ataupun minat dalam menyalin Al-Quran ni. Okey. Di sini mungkin sebelum kita mula menyalin, saya ada sikit tip. Boleh Ali boleh Mimin? Kita sambung lagi ada tip. Okey. Tip yang pertama, macam mana kita nak bagi anak-anak kita minat menyalin Al-Quran, minat dalam sinikhat, minat. Kita tahu menyalin Al-Quran ni sama hukum dia, sama pahala dia macam mana kita baca Quran. Mungkin lebih lagi kita mendalami dia. Mungkin lebih kita memahami dia, kita menghayati dia. Kita kalau dalam orang seni ni feel dia lagi, macam itulah. Okey. Tip yang pertama, macam mana kita nak bagi anak-anak kita minat dalam menyalin Al-Quran ataupun dalam sinikhat ataupun dalam Al-Quran ialah kita kena ada motivasi kita kena didik, kita kena motivasikan mereka. Contohnya kita letak satu motivator ataupun kita letak pada dia satu figure yang besar yang menjadikan contoh. Contohnya kita jadikan contoh ikut budaya ataupun contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, bagi ataupun kita letak satu figure supaya dia jadi minat. Contohnya hari-hari kita cakap okey, macam contohlah anak kita nama Fatimah kan. Okey, Fatimah hari ni kita belajar huruf alif. Kita tengok, kita baca, cuba tengok macam mana. So kita letak satu figure supaya dia boleh ikut. Sekarang ni senang, tak kisah. Dan macam yang lepas saya sebut, kita kena ada benda-benda sampingan. Kita boleh pasang muzik, kita boleh pasang lagu. Contohnya kalau kita belajar kita nak ajar anak kita salin, sebenarnya tak semestinya
tulisan yang cantik, tapi nak membudayakan menyalin tu. Kita masih lagi dalam isu ketagihan digital ni, kita nak membudayakan balik menyalin menulis ni. So kita suruh dia tulis alif, kita pasang mungkin lagu Upin Ipin pada alif batak, kita boleh ikut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita masukkan, macam saya sebut tadi, kita masukkan roh ataupun kita masukkan feel keseronokan menulis tu. Kita mungkin dengan cara kita bagi kertas yang cantik ke, ataupun apa lagi Mi, ada idea macam mana kita nak bagi anak kita minat? Mungkin dengan kita sediakan peralatan yang menarik. Tak semestinya pensel, kita brush apa semua. Tu benda-benda tu yang menjadikan minat. Lepas tu bila dia seronok, dia tengok benda tu cantik, dan insya-Allah dia akan jatuh minat dan dia akan nak juga menulis ataupun menyalin Al-Quran ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita jadikan dia rutin, supaya dia seronok. Dan kalau boleh sampai dia lah yang ingatkan kita, Abah hari ni bukan kita, Abah hari ni kita sambung tulis huruf jim kan, macam tu. Kita jadikan dia rutin supaya dia biasa. Dia dah biasa dah. Weekend je menulis. Betul. Tak semestinya hari-hari kan. Mungkin contoh macam saya, kalau macam PKP kan, PKP ni kita ada kat rumah ni, memang saya dah setiap hari pagi tu, memang kalau saya nak bagi anak saya menulis, nak bagi anak saya minat menulis, saya menulis sekali. So bila kita menulis, dia akan datang, dia akan kacau kita lah. Nak tulis tu, bila kita sediakan siap dia punya peralatan semua, dia akan seronok, dan insya-Allah dia akan membudayakan dan dia akan meneruskan menyalin. Okey, yang keempat, macam mana kita nak bagi anak kita minat menyalin ni, ialah kita rekod. Bukan kita rekod tu kita rakam. Kita rekod tu maknanya kita tandakan dia punya perkembangan dia. Contohnya kita bagi grade lah. Okey, hari ni Fatimah tulis huruf alif, Abah bagi 90. So esok bagi lagi 95 macam tu. So supaya dia rasa macam semangat nak terus, nak belajar, nak menyalin. Okey, yang keempat, bila kita nak suruh dia menyalin, bila kita nak suruh dia menulis, kita kena tahu dia punya habit dia punya kenal dia punya PL dia. Kadang-kadang budak ni, kalau benda tu dia minat, kadang-kadang kita tak suruh pun dia dah buat. Betul tak Min? Betul. Kan anak Maimin sama kan? Anak Ali semua kita ada anak, kita dah tahu dia. So bila kita buat tu berdasarkan apa yang kita kenal dengan dia punya perangai dia, PL dia. Okey. Yang keenam, seterusnya, tip untuk menggalakkan anak-anak kita meneruskan menyalin, nak elakkan ketagihan digital ni, ialah kita kena ada bahan-bahan peralatan ataupun alat-alat bantuan untuk dia menulis tu. Macam Mami sebut tadi, ada color, ada apa semua tu, benda-benda tu, supaya dia lagi seronok. Kalau boleh kita mungkin kita set up bilik macam kita buat tempat belajar betul tak apa, ada meja, ada set, ada apa. Sekarang banyak kan, dalam Shopee memang dah banyak jual benda-benda yang untuk bahan-bahan peralatan untuk bantu mengajar ni. Okey, yang ketujuh ni kita kena tunjukkan dia contohnya kita letak satu video supaya dia ikut. Ini penting, dan boleh jadikan video kelas kita ni untuk anak-anak kita belajar juga. Contoh macam kita tengah buat surah Yasin ni, kita tunjuk ke anak kita, nanti biar anak kita ikut. Sebab budaya menyalin ni memang budaya, sebenarnya orang kata budaya meniru tu tak elok, tapi sebenarnya menyalin sebenarnya benda yang kita kena tiru. Orang cakap kalau kita exam tiru, benda yang tak bagus. Tapi sebenarnya benda yang bagus benda yang bagus tiru adalah benda menyalin. Sebab kita menulis seni khat ni pun ialah kita meniru balik tulisan-tulisan yang dah dibuat
sejak dahulu lagi. So kita selain alat-alat bantuan, kita kena tunjukkan juga video dan juga gambar supaya dia ikut kita menyalin. Okey, seterusnya sikit lagi sebelum kita nak salin. Yang ke-8, kita kena bagi reward dekat dia. Kita kena puji dia, kita kena bagi sokongan dekat dia, kita kena, pendek kata, kalau boleh bagi hadiah pun tak apa. Okey, hari ni anak kita, okey hari ni Fatimah dapat tulis dengan cantik, abah bagi hadiah. Hadiah apa Min selalu bagi kat anak? Bagi Jelly ya, tak kisahlah. Bagi jelly. Macam saya Min, selagi anak saya tak siap semua kerja-kerja, tak boleh tengok TV. Saya buat macam tu. Kalau yang anak besar tu boleh lah. Kan? Kita anak kecil. So pagi dia kena belajar, pagi dia kena belajar ABC, lepas tu dia lukis. Saya selang-seli kan, saya tak straight supaya dia tulis ABC dulu, ABC. Lepas tu lepas ABC dia melukis, lukis gambar apa semua bagi dia ni. Lepas tu baru sambung khat sikit, lepas tu petang baru boleh selesai semua, baru bagi dia ni. Tu benda-benda yang bagi dia dah tahu dah ketetapan tu. So benda-benda yang penting supaya bila kita bagi reward ni, bukannya budak-budak je, kita pun sama. So selain anak-anak kita ni, kawan-kawan kita ke, dia saudara ni yang sedang mengikuti kelas ni, nanti siapa yang tulisan cantik ni, nanti mungkin Muhammad ke kita boleh cari kan, kita boleh tengok nanti, kita boleh tengok nanti staff-staff kita yang tulisan yang ada potensi, mungkin kita boleh bagi reward kan. Mungkin kalau ada siapa mushaf nasah dia nak orang kata nak semak, boleh datang boleh. sini semak sendiri dengan boleh, insya-Allah kita akan bagi reward kalau staff kan, selain jabatan kaligrafi kot. Okey, itu antara benda dia. Okey, sikit lagi. Yang ke-9 ialah kita didik dia dan kita tunjuk kat dia yang mana yang kualiti, yang mana yang tak kualiti, yang mana yang cantik, yang mana tak cantik. Di samping bila dia dah minat, dan kita kena serapkan juga, okey yang ni cantik, yang ni tak. Jadi kadang-kadang kita yang dewasa ini, selain anak-anak kita pun sama juga, bila kita tulis ni, kadang-kadang dalam khat sendiri pun kadang-kadang ramai juga yang tulis, dia tak tahu tulisan dia tu kualiti ke tak. Kualiti ke tak. So kita kena bagi tahu, dan kita tujuan salah satu kita buat video, kita buat setiap minggu kelas macam ni adalah untuk kita menerangkan, kita nak menyerapkan tulisan-tulisan yang cantik supaya dapat berkembang lagi penyalinan Quran ni. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, yang terakhir, yang ke-10, sudah tentulah yang ke-10 ni nak menarik anak kita minat, nak meneruskan budaya menyalin Al-Quran ni, tentulah doa daripada mak ayah kita, daripada kita lah. So setiap kali dia tulis, dia habis kelas, kita bacakan doa. Kalau boleh macam saya pun selalu buat, habis je kelas baca doa. Kalau boleh doa bahasa Melayu tak apa. Doa bahasa Melayu. Ya Allah, hari ini anak aku belajar ni, ya Allah ya Tuhan aku, jadikanlah anakku ni orang yang pandai, jadikanlah biar dia dengar. Kadang-kadang sampai bila kita tak doa tu, dia dah ingatkan kita, Abah tak doa lah hari ni. Macam tu. Okay, so itu saja. InsyaAllah sikit lebih kurang sikit banyak tip macam mana untuk menambah minat ataupun nak menarik minat pembudayaan menyalin, pembudayaan penulisan. So ketagihan digital ni sebenarnya bukannya kepada seni khat ataupun menyalinnya. Kalau kita tengok sekarang ni, isu ketagihan digital ni, contohlah, kalau dulu saya rasa kita semua masih ingat nombor telefon kawan kita, alamat rumah kawan kita. Sekarang ni saya rasa jangan kata nombor telefon kawan kita, nombor telefon kita sendiri pun siap-siap kita tak ingat. Sebab apa? Semua benda ni digital ni. Sebab apa benda pun semua kita cari. Sama juga dulu kita boleh ingat kalau nak pergi rumah Muhammad dekat Pahang Muhammad. Boleh ingat simpang mana. Sekarang mana dah. Baru ni saya cerita sikit boleh? Boleh. Baru ni kita pergi buat tulisan mural, tulisan di Masjid Muhammad Yasin di Pagoh di ni. Lepas tu kita menyewa satu homestay pakcik ni. Habis kita buat kerja apa semua, kita nak pergi homestay pakcik ni.
Saya telefon pak cik ni. Pak cik, boleh bagi location tak? Pak cik, saya nak pergi rumah cik ni nak kena. Apa ni, tak payah location. Kau terus orang Johor kau kau terus sampai dia cerita tu detail. Sampai simpang sana, kau tengok dekat tiang elektrik nombor 37. Lepas tu kau pusing ke kiri, kau sampai sana, kau jumpa ada rumah nombor 5, macam tu. Bayangkan orang tua-tua dulu sampai macam tu. Saya rasa sekarang ni ada kita ingat macam tu lagi. Ini sebab apa? Sebab ni. So itulah antara kenapa perlu kita membudayakan balik menyalin ni adalah untuk kita tingkatkan balik memori kita. Sebab apa yang dimaksudkan ketagihan digital ni, kesan dia adalah kita mudah lupa. Kita tak ingat. Saya sendiri pun akui kadang-kadang, jangan kata nombor telefon kawan-kawan, kadang-kadang saya lihat nombor telefon mak ayah ni pun, nombor mak ayah berapa? Itu penting. So sekali-sekala kita kena juga meneruskan menyalin, kita kena tulis. Kalau boleh, kalau kita dengar kuliah ke dengar apa ke, kita sediakan nota untuk kita terus menyalin. Okey. So insya-Allah, minta maaf ni ambil masa sikit ni. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk surah Yasin. Ayat yang seterusnya ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ni sebenarnya ayat kisah dia bersambung kepada kisah yang lepas, iaitu ayat 11 berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maksud dia, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala bukti perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu di dalam kitab, yakni Lauhil Mahfuz yang nyata. Masya Allah. Kalau kita baca, kalau saya sendiri ni, bila kita baca ayat ni, sebenarnya bila kita nak tulis pun kita rasa gigil kalau kita betul-betul kita menghayati ayat-ayat yang kita nak tulis ni. Contohnya ayat yang ke-12 ni, bayangkan dia bersambung dengan ayat yang lepas tentang, iaitu tajuk ayat 11 dan ke-12 ni, peringatan kepada mereka yang berguna. Kalau nak tahu sebenarnya yang memudahkan saya tahu benda-benda ni ialah saya gunakan Quran Mufid ni. Sebab setiap ayat, setiap ni dia ada tajuk dia, cerita dia, supaya kita baca tu kita boleh tahu kisah yang kita sedang baca tu, kisah dia pasal apa. Dia ada tulis detail kat sini. Itu kelebihan Quran Mufid. Okey. Kenapa saya kata bila kita nak tulis ayat ni, bila kita baca ni pun sampai kita rasa macam berdebar nak tulis ni. Contoh ayat 12 ni, bayangkan maksud dia, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Kita semua tahu kita akan mati. Semua orang yang hidup pasti akan mati. Dan selepas kita mati, kami tuliskan segala yang telah kita kerjakan dan segala bukti perkataan dan perbuatan. Masya Allah, setiap persen, setiap saat, apa yang kita buat masa kita hidup, semuanya tertulis, semuanya tercatat. Maksudnya Ustaz tulis khot hari ni pun, titik pun Allah kira. Itulah sebab dia sebenarnya berkait rapat dengan pembudayaan penulisan ni juga. Ayat ke-12 ni maksudnya apa yang kita tulis. Contohnya hari ni kita nak tulis surah Yasin, itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Muhaimin tengah ambil gambar, Muhaimin siap diri ni ambil gambar. Okey, semua ni tercatat. Ali dekat depan saya pun, tengah fokus muka saya ni pun, semuanya tercatat. Dan bayangkan setiap apa yang kita buat, yang kita buat, yang kita lafaz, yang kita cakap waktu kita hidup, semuanya tercatat. Dan setiap sesuatu itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Ya Allah, satu saat pun tak ditinggalkan. Semua orang tahulah siapa yang mencatat segala amal kita ni. Semua kita tahu kan, di kiri kanan kita ni ada malaikat yang mencatat. Setiap saat. So kita setiap minggu nak menyalin satu surah, malaikat ataupun ayat yang ke-12 ni bagi tahu semua benda yang kita buat ni tercatat. Tercatat. Itu pun dah bagi tahu sebenarnya penting catatan ni.
padahal kita tahu sebenarnya kalau tak tercatat pun Allah SWT tahu apa yang kita buat. Allah berkuasa. Dia mahu berkuasa. Dia tahu. Dia tak perlu catat pun. Tapi nak bagi tahu mungkin pentingnya catatan ni sampai di akhirat nanti pun semua benda dicatat. Itu penting. Bagus ni ayat 12 ni. So menggigil pula saya nak menulis ayat yang ke-12 ni. Penulis Quran Mushaf Madinah ni, Syekh Osman Taha, bila orang tanya dia ketika dia menulis, dia pun pernah berceritakan kisah-kisah yang berlaku pada diri dia. Contohnya dia cakap ketika dia nak tulis, dia lagilah orang Arab kan. Masa dia nak tulis tu, dia cakap bila sampai ayat yang dia tulis tentang katalah tentang azab kubur, dia cakap azab kubur ataupun api neraka apa semua, dia menggigil, dia tak boleh tulis. Tu apa yang diceritakan Syekh Osman Taha. Sampai dia nak tulis tu tak boleh, menggigil. Terbayang-bayang, ya Allah, azab kubur, siksaan, api neraka, di alam barzah, di akhirat lagi, titian orang. Dia sampai menggigil, sampai macam tu tadi. Dan dia pernah cakap pula bila dia tulis dekat yang menceritakan tentang keindahan syurga, nikmat syurga, apa lagi benda-benda yang nikmat ni, seolah dia punya seronok tulis tu sampai dia tak mau nak tulis ayat lain. Dia cakap dia nak tulis cerita pasal syurga je. Sampai dalam hati dia, biarlah apa yang ditulis ni jangan habis cerita pasal syurga ni. Tak puas nak dengar cerita syurga. Sebab tu saya suka bila kita menyalin, kita tahu dia punya terjemahan dia, makna dia. Dan kalau kita kat rumah, sambil kita ajar anak-anak kita salin, kita boleh cerita terus tentang apa ayat ataupun apa yang kisah tentang ayat yang kita tengah salin ni, dengan hanya menggunakan Quran ni saja, Quran Mufid saja. Quran Mufid ni detail diceritakan tentang ayat ataupun muka surat yang kita tengah baca ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Inna nahnu. Okey. Alif, inna nahnu. Inna ni bermaksud sesungguhnya. Nun. Okey, inna dia ada alif. Inna, hamzah ada kasrah, nun ada syaddah, baris atas. Dibaca panjang 2 harakat sebab dia ada alif. Nahnu. Okey, saya menggunakan nun yang macam ni, diturun ke bawah ni. Ha pedas. Ni cara buat ha. Kita serongkan pen, tolak ke depan. Okey, berhenti. Sambung balik ke bawah. Turun dan berhenti di bawah ha. Dan buatkan huruf nun. Nun baris atas, ha baris mati, nun baris depan. Inna nahnu. Nahnu bermaksud kami. Nahnu. Nuhyi. Nuhyi, nun ha juga. Ha dia sama dengan nahnu. Okey, kalau perasan, kalau Muhaimin boleh zoom kan, cuba tengok nahnu, ha nahnu dengan nuhyi, ha dia tak sama. Sebab ha dalam kaedah seni khat, nahnu ni huruf ha selepas dia huruf yang mendatar. Contohnya nun, ba ataupun apalah huruf yang mendatar, nun dia mendatar. Tapi kalau
Ha yang selepas dia huruf yang ke bawah. Ya, mim, ro. Nun dia menunduk. Nampak kot? Nampak. Ha yang pertama bentuk dia mendatar macam tu. Mendatar macam tu. Ha yang kedua nahnu bentuk dia menunduk macam tu. Sebab dalam seni khat setiap sambungan huruf bentuk dia tak sama. Itu penting kalau kita kena kenal huruf-huruf dalam Al-Quran tu. Setiap huruf, setiap perkataan dia ada sebab dia, bentuk dia tu. Okey, sambung huruf ya. Sebab huruf ya ke bawah, so ha dia menunduk. Okey. Nuhyi. Nuhyi ni bermaksud kami menghidupkan. Seronoklah kami menghidupkan. Ayat yang perkataan selepas dia gerun sikit. Al-mauta, orang yang mati. Gerunlah sebab semua orang kalau boleh tak nak mati kan. Okey, al-mauta. Mim, waw, al-mauta. Okey. Berbeza ya nuhyi dengan ya mauta. Nuhyi ya dia berfungsi, dia ada baris. Mauta ya ni tak berfungsi. Sebab tu dia tak sebut mauti, dia sebut mauta. Sebab dia orang panggil apa, kalau saya orang Kedah ni panggil ya bek-bek, macam tu lah dia punya nama dia. Orang panggil apa Min? Ya apa? Dia sama fungsi macam surah Ad-Duha. Macam nama Nabi Musa, dia Musa, Isa, dia ya. tapi dia tak berfungsi. Dia tak berfungsi. Nahyil mauta. Itulah kalau kelebihan ataupun faedah bila kita terokai huruf-huruf bahasa Arab ni, banyak sebenarnya kita dapat maklumat, kita dapat ilmu daripada huruf-huruf dia saja. Kita dah tahu dah macam-macam. Al-mauta, waw, ta. Dia hanya letak tanda mat, dibaca panjang 2 harakat. Terus wa naktubu ma. Wa naktubu. Wa naktubu bermaksud kami tuliskan. Wa naktubu. Kaf, ta dan ba. Wa naktubu. Okey, kaf. Okey, baris dia. Waw, na, kaf tanda mati, ta baris depan, ba pun baris depan. Wa naktubu, kami tuliskan. Terus ma ni bermaksud apa yang. Ma qaddamu. Qauf, dal. Dal hujung dia tolak sikit ke atas. Macam tu. Mim tolak ke atas, pusing, tolak ke bawah, turun, sambung dengan huruf waw. Pusing, buatkan ekor huruf waw. Tajam ni lukis saja. Ada alif. Okey, baris dia qaf baris atas, dal ada syaddah dan baris atas, mim baris depan, waw tak ada baris, dan alif ada tanda mati yang bentuk macam tu. Bermaksud mereka telah kerjakan qaddamu ni.
Wa atharuhum. Waw. Okey. Lepas waw ada hamzah. Dia dalam Al-Quran hamzah tak boleh letak suka-suka hati. Dia kena tengok sebiji macam dalam Al-Quran macam mana kedudukan hamzah. Sebab ada setengah hamzah duduk di atas alif. Ada setengah hamzah duduk di depan, ada setengah hamzah duduk di belakang alif. Semua tu kena tengok. Sebab apa tau? Sebab apa kalau wa asaruhum ni sebab apa hamzah dia di depan alif? Mim boleh jawab Mim? Sebab apa? Ni macam 2 minggu lepas ni kan. Sebab apa? Kita punya. Sebab apa hamzah ni tak duduk di atas alif? Dia duduk di depan alif. Sebab hamzah ni dibaca panjang 2 harakat. So alif tu untuk panjangkan perkataan hamzah tu. Perkataan pula huruf hamzah. So sebab tu kita baca wa asaruhum. Sebab kalau kita jumpa hamzah yang di atas alif, alif tu tak dibaca panjang. Macam inna. Hamzah di bawah tak dibaca panjang. Sebab tu kedudukan huruf-huruf dalam Quran, baris dia, tanda-tanda dia semua ada sebab dia. Tak boleh disuka-suka hati kita nak pindah-pindahan. Wa asaruhum. Kalau hamzah ni di atas alif, baru alif tu tak dibaca panjang. Dia akan bunyi wa asaruhum. Macam tu je. Sebab tu sekarang ni kita baca panjang. Wa asaruhum. Sa pun kita baca panjang. Dia letakkan tanda mat 2 harakat. Semua orang tahu kan, semua orang dah belajar dah jawi pula. Semua orang dah belajar dah tajwid. Dah tahu dah kalau tanda-tanda macam ni kita baca panjang berapa harakat, kita baca berapa harakat. Okey. Sa ro hum ha, pusing, tolak ke atas, buat satu pusingan dekat dalam dia. Dan huruf mim. Rohum. Okey, ada tanda jim. Tanda jim ni boleh berhenti kalau kita baca dan tak perlu diulang. Kalau nak tahu tanda-tanda detail ni, sebenarnya dalam Al-Quran Mufid ni pun ada diceritakan detail belakang ni. Dia apa? Setiap keterangan-keterangan tanda dalam Quran ni, dalam Al-Quran, Quran Mufid ni menceritakan detail tentang benda, tanda-tanda ni semua. So boleh kita, maknanya kalau kita nak tahu tajwid pun boleh tengok dalam Al-Quran ni. Okey, terus sikit lagi. Wa kullu syai'in. Wa asaruhum ni maksud dia kesan kepada peninggalan mereka. Yang ayat tadilah, maknanya bila kita apa yang kita tinggalkan tu, benda tu semua tercatat ataupun tertulis. Wa kulla. Wow. Kaf bersambung dengan lam. Bentuk kaf ni hanya untuk lam dan untuk alif sahaja. Kaf ni. So kalau kaf ni dengan huruf ba, bentuk dia macam lain. Lam dan alif sahaja. Lam dan alif saja. Kaf ni. Kaf yang tertutup. Kalau tak, dia akan jadi macam wanak tubuh atas tu. Ya, kalau lain pada tu dia panjang kaf dia. Wanak tubuh atas tu. Macam wanak tubuh ni. Betul. Kalau so lepas ni kalau kita dah tahu huruf-huruf ni, bila kita baca Al-Quran, kita boleh tulis tanpa kita menengok dalam Al-Quran. Sebab kita dah ingat dah bentuk apa yang macam ni, bentuk apa yang boleh bercantum, bentuk apa yang tak boleh, semua kita dah boleh ingat dah. Wa kullu syai'in. Okey. Wa kullu maksud dia setiap dan setiap. Syai'in, syai'in semua orang dah tahu dah kan.
Ramai pakar-pakar bahasa Arab dalam ni. Syai'in maksud dia sesuatu. Okey Min, satu lagi soalan Muhammad. Syai'in, kenapa hamzah dia di belakang? Di belakang ya macam ni. Sebab dia tak panjang. Sebab dia baca pendek. Sebab ya ni dia berfungsi. Kalau kita shy. dia jadi shy. Kalau mauta tadi ya dia tak berfungsi, sebab tu dia boleh letak tanda di atas dia. Bila dia berfungsi dia asingkan hamzah tu. Tapi dia tak perlu letak titik syai'in tu. Dalam Rustam Osmani memang ya di akhir tak ada titik. Cuma kalau diletakkan tanda dia akan berfungsi sebagai dia akan berfungsi. ya lah. Dalam Quran Osmani ya yang ada titik hanya ya di depan dengan ya yang di tengah. Ya di akhir ataupun ya tunggal tak ada titik. Dalam Quran boleh tengok. Dah bahkan kalau jumpa Al-Quran yang ya di akhir ada titik, salah tu Quran tu. Boleh buat aduan. Okey. Wa kullu syai'in. Saya tengok syai'in tu, dua gigi di depan dia macam orang kata lekuk ke bawah lah. Jadi gigi yang ketiga tu dia lekuk ke atas lah. Bagus soalan tu. Okey, saya tunjuk dekat sini. Okey. Sekejap dalam huruf-huruf hijaiyah, huruf sin dan huruf shin ada 3 gigi. Ni gigi pertama, bentuk dia macam ni. Gigi kedua bentuk dia macam ni. Beza dia, bentuk yang pertama selepas buat gigi dia tolak naik ke atas, yang kedua tak naik ke atas. Dan ini gigi yang ketiga. Okey, ini kebiasaan huruf sin ataupun shin di depan. Tapi bila dia bersambung dengan huruf lain, biasanya gigi yang ketiga tu dia akan berubah. Contohnya macam syai'in tadi, gigi yang ketiga ni dia akan berubah, naik jadi huruf yang selepas dia. Maksudnya kalau kita perasan dalam huruf-huruf Arab ni, setiap huruf yang disambung kadang-kadang dia lebih kuat daripada bentuk huruf yang bersambung. Dia lebih kuat. Contoh macam lam dengan mim. Lam, okey, dia bersambung dengan huruf mim. Bawah ni dah diambil oleh huruf mim. Nampak? Sama juga syai'in tadi. Gigi pertama, gigi yang kedua, gigi yang ketiga terus naik jadi ya. Jadi kepala ya. Jadi kepala ya. So kalau kita tulis, kita buat gigi pertama, gigi kedua, lepas tu kita buat gigi ketiga, lepas tu baru kita naik macam ni. Ni salah. Itu ini seolah-olah kita menambah lagi satu huruf. Dah ada 4 rumah pula kat situ lah. Seolah-olah kita menambah satu huruf. Shin, ta, ya, macam tu lah. Yang kena tambah ialah huruf sod. Huruf sod mesti tambah satu gigi. Contoh perkataan solat. Okey, huruf sod, dia kena naik satu gigi. Huruf sod kalau kita tak tambah satu gigi, salah bentuk dia. Sebenarnya yang ditambah ni bukannya huruf lain. Ini ialah gigi untuk huruf sod. Dan huruf to jangan tambah. Ini huruf sod. Huruf to dia tak perlu tambah gigi dah. To dia macam sod tapi separuh betul. Yang di depan kan. Beza huruf to dengan huruf sod. Huruf to bila dia bersambung dia tak ada gigi, cuma dia ada alif, dia ada tiang. Ini huruf to. Huruf sod bila dia bersambung dengan huruf lain, dia tak ada tiang tapi dia ada satu gigi. Ini beza huruf to dan sod. Sebab tu macam kita buat perkataan Mustafa, sod. Okey, ni sod. Kita kena tambah satu gigi selepas dia. Gigi ni bukan huruf lain, ini huruf sod. Lepas tu baru huruf to. Lepas tu terus buat huruf fa, tak perlu tambah satu gigi dah.
Mustafa. Mustafa pun menggunakan ya. Ya yang ya nama apa siapa tahu nama ni? Siapa tahu nanti boleh komen. Komen kat kita punya Facebook. Ali tahu ni? Ya ni. Saya lupa lah nama dia. Sebab dulu saya belajar dia panggil ya bek-bek je. Lain macam. Ya bek-bek. Tapi tak, nanti kita tengoklah siapa yang tengok video ni boleh komen ataupun share orang Selangor ni panggil apa. Saya orang Kedah mungkin lain. Okey, faham Okey, terus. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik. Wa kulla syai'in ahsayna. Alif, ha. Ni cara buat huruf ha. Sod. Sebenarnya bila kita dah tulis lama-lama, macam sekarang ni kita dah masuk ayat yang ke-12, kita dah rasa mudah dah nak tulis. Dah rasa senang dah. Cuma kita nak kawal je, nak kawal pen kita tu bagi dapat dia punya tebal dengan nipis dia. Dapat kawal tu insya-Allah dah jadi. Sainahu. Syafiq okey, Mik? Tak tertekan Tekan. Tekan baca Quran, tulis Quran. Okey. Ahsainahu fi imamin mubin. Okey, baris dia. Hamzah baris atas. Sod. Ya baris mati. Nun ada tanda mat 2 harakat. Hu baris depan. Ahsainahu fi okey. Tanda ni dibaca 6 harakat. Imamim mubin. Mim imamin. Baris atas. Alif tak ada baris. Alif untuk panjang 2 harakat. Mim mubin. Mim ada kasrotain. Kasrotain yang tak selari sebab dibaca dengung. Okey. Ba. Ya. Dan nun. Mim ada syaddah. Baris depan. Ba baris bawah. Nun baris atas. Okey. Dah selesai. Ini ayat yang ke-12 surah Yasin. Okey. Selamat mencuba semua. InsyaAllah mudah-mudahan banyak manfaat ataupun dapat mempertikatkan lagi tulisan. InsyaAllah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. Mohon maaf salah dan silap. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.